Oke, assalamualaikum semua. Eh, Waalaikumsalam. Tanpa melengahkan masa, kita mulakanlah kelas kita pada hari ini. Oke, boleh nampak tak? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Oke. Oke, jadi ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dengan sel elektrolisis. Kita akan masuk ke aplikasinya lepas ni. Oke, sebelum tu kita dah pun belajar tentang sel kimia dan sel elektrolisis. So kita nak buat sedikit perbandingan. Okey, apakah persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua jenis sel. Okey, kita lihat persamaannya dahulu. Okey, yang pertama, dalam kedua-dua jenis sel, elektrod dicelup. Okey, dicelup ke dalam elektrolit. Okey, mestilah dicelup. Okey. Yang kedua, tindak balas pengoksidaan berlaku pada anod. Okey, asal anod saja mesti tindak balas pengoksidaan, iaitu yang melibatkan membebaskan elektron. Okey, kemudian di bahagian katod berlaku tindak balas penurunan, menerima elektron. Dan elektron mengalir dari anod ke katod melalui wayar penyambung. Okey, ni dari anod ke katod elektron. Okey, dari segi perbezaan dalam sel elektrolisis, pasangan logam adalah sama jenis. Contohnya dalam rajah ini kedua-duanya menggunakan kuprum. Okey, elektrod kuprum ataupun karbon. Dua-dua mesti karbon. Dalam sel kimia, pasangan logam mesti berlainan. Okey, sebab kita sekarang dalam sel kimia kita akan menghasilkan tenaga elektrik dari tenaga kimia. Okey, perubahan kimia tu akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tapi sebaliknya berlaku dalam sel elektrolisis. Okey, kita perlukan tenaga elektrik daripada bateri untuk melakukan supaya perubahan kimia tu boleh berlaku. Okey, kemudian dalam sel elektrolisis, okey, kalau kita guna larutan kuprum 2 sulfat, okey, seperti dalam sel yang ditunjukkan, warnanya tidak akan berubah. Okey, sebab elektrod anod kita kuprum, dia menghasilkan ion kuprum. Kemudian di katod, ion kuprum yang sama akan dinyahcas semula menjadi atom kuprum. Jadi kepekatan ion dalam larutan tidak berubah. Tapi dalam sel kimia, warna biru larutan akan semakin pudar. Sebab apa? Sebab anod yang dihasilkan ialah ion zinc. Di katod, ion kuprum dinyahcas menjadi atom kuprum. Lama-lama ion kuprum dalam larutan akan menjadi semakin kurang. Sebab tu warna biru semakin pudar. Kemudian dalam sel elektrolisis, anod disambung kepada positif bateri, katod disambung ke negatif bateri. Tapi di sel kimia, terminal negatif ialah anod dan terminal positif ialah
cathode. Dia perbezaan terminal anode dan cathode. Okey, jadi persamaan dan perbezaan ni awak lengkapkan dalam modul lah. Okey, boleh ambil yang tadi tu daripada buku teks. Okey, seterusnya ini sebagai latihan lah untuk awak. Lepas ni awak boleh ambil gambar dia ataupun screenshot, okey, untuk awak buat kemudian. Boleh tulis dalam buku atau kertas. Okey, tulis tengah persamaan bagi tindak balas di elektrod dan terangkan perbezaan pemerhatian bagi kedua-dua sel. Okey, so kita terangkan sel elektrolisis ni, apa pemerhatian di elektrod anod. Okay. Anod kepingan kuprum menjadi nipis sebab dia guna logam kuprum sebagai anod. Kuprum ialah elektrod yang aktif. Ini ialah faktor jenis elektrod. Okay. Sebab dia, jadi kita terangkan perbezaannya. Sebab kepingan kuprum merupakan elektrod anod yang aktif, tiada anion dinyah cas, atom kuprum mengalami pengoksidaan, membebaskan dua elektron, membentuk ion kuprum 2. Setengah persamaan, Cu menghasilkan Cu2 positif, okay, atom menghasilkan ion, tambah 2 elektron. Okay, itu di anod. Di kathod, saya nak awak cuba sendirilah. Okay. Kena cuba-cuba tulis. Okay. Kalau tak, awak takkan tahu. Okay. Kena carilah ayat-ayatnya. Okay. Dengan itu, awak akan ingat. Sedikit sebanyak akan ingat sikit. Okay. Begitu juga untuk sel kimia dan di anod dan kathodnya. Terangkan pemerhatian, sebab dan setengah persamaan. Okay. Awak ambil gambar ataupun screenshot ini. Okey, so hari ini fokus kita ialah nak lihat aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, di manakah elektrolisis ni digunakan dalam industri? Yang pertama dalam industri penyadoran logam. Okey, penyadoran logam dilakukan supaya objek logam kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Okey, contohnya kalau kita ada kunci yang diperbuat daripada besi. Kita tahu besi ni dia mudah berkarat, mudah mengalami kakisan logam. Jadi cara kita nak mengelakkannya daripada terkakis ataupun berkarat ialah kita buat penyadoran. Kita buat satu lapisan logam lain yang lebih tahan kakisan di permukaan kunci besi. Yang kedua, industri kedua ialah penulinan logam. Dilakukan untuk mendapatkan logam tulin daripada logam tak tulin. Okey, ini sebagai contohlah. Okey, mungkin kita ada besi ataupun logam-logam terpakai, logam-logam yang ada campuran logam lain. Kita nak ambil logam tertentu dalam logam yang bercampur-campur tersebut. So kita buat penulinan logam untuk mendapatkan logam yang tulin daripada logam tak tulin. Yang ketiga, pengekstrakan logam. Ini dilakukan untuk mengekstrak logam daripada bijihnya. Okay. Bila orang melombong, lombong bijih timah. Timah tu dia ada beberapa jenis unsur di dalamnya, termasuk beberapa jenis logam. Kalau kita nak logam tertentu, kita kena ekstrak dia menggunakan elektrolisis. Okey, kita lihat yang pertama. Kita boleh jalankan penyadoran ini di dalam magma. Okey, jadi cara kita nak melakukan penyadoran, objek yang hendak disador dijadikan kathod. Contohnya sudu besi. Kita nak sadorkan sudu besi. Okey, kita sambungkan dia ke kathod. Terminal negatif.
logam penyador dijadikan anod. Okey, kita nak sadorkan dia dengan apa? Okey, kita sambungkan dengan anod. Okey, kita nak sador dia, kita nak buat lapisan kuprum di luar sudu besi tu. Kita guna kepingan kuprum dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyador. Okey, kalau kita guna kepingan kuprum untuk menyador, elektrolit kita, larutan itu mesti ada ion logam tersebutlah. Ion kuprum. Kepingan kuprum, ion larutan kuprum 2. Kalau awak guna kepingan argentum, okay, maka larutan awak argentum, ada argentum nitrat contohnya. Okay. Jadi kalau kita nak menyador cincin besi ataupun sudu besi, kunci besi, okay, kita nak sador dia, jadikan cincin besi itu sebagai katot, sambungkan dia ke negatif bateri. Kemudian logam kuprum, kita nak sador dengan kuprum. Jadi logam kuprum tu sambung sebagai anode dan larutan kita mesti ada larutan kuprum, larutan kuprum bernitrat. Tindak balas kimia yang berlaku di anod, okay, atom kuprum dekat anodnya, kepingan kuprum ni akan mengion, iaitu dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan, membebaskan 2 elektron, membentuk ion kuprum 2 positif. Okay. Dengan kata lain, kuprum larutlah membentuk ion kuprum 2. Okay. Dia akan masuk dalam larutan. Pematian dia, anod akan semakin menipis. Okay. Setengah persamaan Cu menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Di katot, ion kuprum ni dah ada dalam larutan. Okay. Dia akan tertarik ke cincin besi dan akan dinyah cas, okay, iaitu mengalami tindak balas penurunan, menerima 2 elektron, membentuk atom kuprum. Apabila kuprum terenap pada permukaan cincin besi, nanti sudu besi awak ni ataupun cincin besi akan menjadi berwarna perang. Perang itu ialah warna bagi kuprum. Setengah persamaan, ion kuprum 2 positif tambah 2 elektron, hasilnya kuprum. Okey, kemudian apa berlaku kepada warna larutan? Warna biru tidak berubah. Okey, tidak berubah kerana kepekatan ion kuprum tidak berubah. Kadar atom kuprum mengion pada anod adalah sama dengan kadar ion kuprum dinyah cas pada katot. Okay. Di anod dia menghasilkan ion kuprum. Di katot, ion kuprum itu dinyah cas semula menjadi atom. Jadi dalam larutan tu tidak ada perubahan kepekatan ion kuprum. Ada soalan? Nak tanya? Tidak. Tak ada? Tak ada. Okey, ini aktiviti mama yang insyaAllah kita buat kalau buka sekolah nanti. Jadi keputusannya, dah ada keputusan lah berdasarkan perbincangan kita tadi. Okey, ini awak isikan ke dalam modul. Anod, pematiannya kuprum menjadi nipis. Inference, ion kuprum 2 terbentuk. Di katot, pepejal perang terenap. Atom kuprum Cu terbentuk. Setengah persamaan awak boleh buat sendiri. Okey, perbincangan. Adakah proses penyadoran suatu tindak balas redox? Terangkan jawapan anda dari segi pemindahan elektron. Redox ke tidak ni penyadoran? Redox. 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 Okey, ya. Jadi kena terangkan dari segi pemindahan elektron. Okey, so kita terangkan dalam aspek elektron. Atom kuprum di anod menderma elektron, membentuk ion kuprum. Menderma ni dah cukup lah, okey.
menunjukkan ada pemindahan elektron. Elektron mengalir dari anod ke katod melalui wayar. Di katod, ion kuprum tertarik ke katod, dinyah cas menerima elektron, membentuk atom kuprum. Jadi ini ialah tindak balas redox. Ada pengoksidaan dan ada penurunan. Okey, soalan 2, adakah terdapat perubahan warna? Tidak ada perubahan warna, terangkan jawapan anda. Okey, kepekatan ion kuprum 2 dalam larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Ini kerana kadar pembentukan ion kuprum di anod adalah sama dengan kadar pembentukan atom kuprum di katod. Ini kena hafal lah. Okey, jawapannya sama je. Okey, bentuk jawapannya macam ni lah. Cadangkan 2 cara penyaduran yang baik supaya lapisan logam yang sekata dan tahan lama dapat dihasilkan. Okey, ini tak ada dibincangkan dalam buku teks lah, nota cuma, tapi awak kena ambil tahu ni. Okey, cara kita nak menghasilkan lapisan logam yang sekata dan tahan lama antaranya ialah menggunakan kepekatan elektrolit yang rendah dan menggunakan arus elektrik yang rendah. Okay. Supaya penyaduran itu berlaku dengan perlahan. Okay. Maksudnya di sini ion kuprum dinyah cas dengan perlahan. Perlahan-lahan dia akan membentuk lapisan demi lapisan dengan perlahan-lahan. Okay. Kalau kita guna kepekatan yang tinggi dan arus yang tinggi, nanti ion kuprum itu terlalu banyak dinyah cas pada satu masa, dia akan permukaan penyaduran tu tidak rata lah. Okey. Ini soalan sudut kebat. Nikel merupakan logam yang tahan kakisan dan mempunyai warna kelabu yang berkilat. Lukiskan susunan radas untuk menjadikan cincin besi lebih tahan kakisan dan mempunyai rupa yang lebih menarik. Terangkan pemakaian di katod dan di anod dari segi pemindahan elektron. Tulis setengah persamaan di anod dan di katod. Okey. So, kata kunci dia nak menyadurkan, menjadikan cincin besi lebih tahan kakisan dan rupa yang lebih menarik. Jadi awak kena lukis. Okey. Jadi nak sadurkan dengan nikel, nikel sambung ke anod. Cincin besi. Okey, ini ada perintang. Okey, awak labelkanlah larutan ini apa, ini apa. Okey. Then awak ceritakan pematian katod dan anod. Okay, dari segi pemindahan elektron, tulis setengah persamaan. Ini latihan lah. Seterusnya, kita nak tengok aplikasi penulinan logam. Kenapa logam ni perlu ditulinkan? Okay, contohnya, logam kuprum atau dikenali sebagai tembaga. Bahasa biasalah, tembaga. Merupakan logam perindustrian utama kerana sifat-sifat kemuluran, keboleh-tempaan, kekonduksian elektrik dan haba serta tahan terhadap kakisan. Okay, jadi kuprum ni sangat banyak digunakan dalam industri disebabkan oleh sifat-sifat ini. Okay, jadi logam kuprum digunakan dalam pendawaian elektrik mesti 99.99% tulin. Okey, maksudnya seboleh-bolehnya 99.99%. Tidak ada benda asing dalam tu. Okey. Sebab logam kuprum yang diekstrak melalui peleburan mempunyai ketulinan dalam lingkungan 99.5%. Okey, kalau kita ambil logam kuprum daripada kita ekstrak dia daripada bijih dia, ketulinan
kuprum tu hanya dalam lingkungan 99.5%. Belum lagi mencapai 99.99. So kita kena buat pula proses penulinan logam. Okey. Sebab apa? Perbezaan ketulinan kuprum yang sikit akan menjejaskan kekonduksian elektrik. Nanti arus elektrik tidak mengalir dengan cekap, akan berlaku pembaziran lah. Pembaziran elektrik. Walaupun sikit je lah cikgu. Oh, walaupun sikit. Ya. Sebab tu kadang-kadang bila awak beli wayar elektrik kan di kedai-kedai yang contohnya super safe kah, 100% kah, okey, wayarnya murah. Okey, kalau awak potong wayar tu, awak tengok dia macam ada campuran logam lain, bukan logam tulen. Bukan kuprum tulen. Okey, sebab tu Tapi bila sip bagus cikgu. sip bagus dia akan cepat panas. Yang mau 100% baruknya bagus cikgu. Baruknya Elektriknya berjalan dengan lancar. Sekedar rintangan elektrik lah maksudnya. Okey, faham. Okey, jadi ini juga kita boleh buat dalam magma, kepingan kuprum tak tulen dan kepingan kuprum tulen. Okey, kepingan kuprum tulen kita sambung ke katod, yang tak tulen sebagai anod. Sebab anod nanti akan menjadi elektrod yang aktif. Kuprum tak tulen akan membebaskan elektron, membentuk ion logam. Larutan mesti ada larutan kuprum larutan aqueous kuprum 2 nitrat. Jadi apa yang berlaku samalah macam penerangan dalam penyadoran tadi. Anod kuprum tak tulen mengion. Tindak balas pengoksidaan membebaskan elektron, membentuk ion kuprum 2, Cu2 positif. Kuprum larut menjadi ion kuprum. Okey, benda asing yang terdapat dalam kepingan kuprum tu akan jatuhlah, terkumpul di bawah anod kuprum tak tulen. Lama kelamaan anod kuprum tak tulen akan menjadi semakin nipis. Kalau dibiarkan lama dia akan habislah. Setengah persamaan di katod iaitu kuprum tulen, ion kuprum daripada larutan tu akan dinyahcas. Okay, tindak balas penurunan menerima elektron, membentuk atom kuprum. Pepejar kuprum terenap dan katod kuprum tulen semakin tebal. Okay. Anod makin nipis, kuprum makin tebal. Sebab atom kuprum terbentuk di katod. Setengah persamaan. Warna larutan samalah, masih tidak berubah. Alasannya masih sama seperti tadi. Ada soalan nak tanya? Saya dah cikgu. Saya dah. Okey, semua ni ada dalam modul awak. Ni tak perlu salin lah. Cikgu, Ya. yang keluar exam cikgu, katanya minta hasil nak cikgu. Macam apa yang terbentuk cikgu Yang mesti pula eksperimen juga kah cikgu? Apa yang terbentuk? Faham cikgu, nak macam contohnya membentuk pepejal kah cikgu gas. Ya, macam mana kita nak tahu benda cikgu? Okey. Kita tengok faktor tu tadi lah. Kan kita ada 3 jenis faktor. Nilai E0, apa lagi? Kepekatan dengan jenis elektron lah. Dekat anode dengan katodnya kita akan tengok lah yang punya ya. Namun di katod kita akan lihat cation dengan nilai E0 yang lebih positif. Munnya faktor jenis elektrod di anodnya kita akan tengok dia elektrod aktif, seada ion, and atom terbentuk. Atom membebaskan elektron, membentuk ion. Awak kena rujuk tu lah ketiga-tiga faktor tu. Okey. Ini aktiviti makmal. Jadi keputusannya kepingan kuprum tak tulen menipis, inferensnya ion kuprum terbentuk. Di katod kepingan kuprum tulen menebal, atom kuprum terbentuk.
Perbincangan. Apa soalan? Ada soalan kah? Sempat. Oke, perbincangan. Lepas ni awak ambil gambar lah ataupun screenshot ya untuk salin dalam modul. Adakah proses penurunan logam kuprum tindak balas redox? Terangkan jawapan anda. Okey, boleh terangkan seperti soalan tadilah. Ya, okey, tindak balas redox. Terangkanlah. Atom kuprum mengalami pengoksidaan, membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Di katod, kuprum tulen, ion kuprum tertarik ke katod dan dinyah cas mengalami penurunan, menerima elektron membentuk atom kuprum. Jadi ada perkataan pengoksidaan dan penurunan. Nombor 2, adakah berlaku perubahan warna? Tidak ada perubahan warna, sama seperti tadi. Sebab kita punya anod ialah logam kuprum. Jadi tidak ada perubahan warna. Okey, benda asing hanya terbentuk di bahagian bawah anod dan tiada di bawah katod. Berikan satu sebab. Okey. Kerana benda asing dia hanya terdapat dalam kuprum tak tulen yang merupakan anod aktif. Okey, elektrod aktif. Atom kuprum dekat anod tu akan mengion menjadi ion kuprum 2. Benda asing yang ada sekali dalam kuprum tak tulen akan jatuh di bawah. Dia tak ada mengalami tindak balas kimia. Ya. Simpulannya, penurunan logam boleh dijalankan menggunakan elektrolisis. Okey, ambil gambar, screenshot, nanti awak boleh salin dalam modul. Okey. Ini latihan. Uji diri 9.4b. Okey, kalau dalam ujian soalan struktur macam ni lah soalannya. Jadual menunjukkan elektrod, elektrolit dan pematian. Okey. Nama anion yang terdapat dalam larutan kuprum 2 klorida. Apa jawapannya? Nama. Awak kena tulis namanya. Okey. Kuprum 2 klorida. Ion kuprum 2. Lagi? Ion Florida. lagi? Dengan Sebab ini larutan nak. Larutan mesti hidrogen. hidrogen dengan ion hidroksida. Ingat nama mesti tulis nama. Okey, yang seterusnya awak cuba fikir sendiri. Kelak saya akan bagi jawapannya lah. Tapi cuba dululah, cuba fikir. Soalan A bukannya minta anion aja. Lah, anion. Okey, anion. Jadi jawapannya apa? Ion klorida dengan ion hidroksida lah. Ion klorida dengan ion Hidroksida. Okey, betul. Saya ramai. Wow. Teruslah, ada orang PK. Maksudnya, mun saya dah careless dah, saya dah makah tu. Nak yang makan ke? Saya dah makah lah. Awak beri lebih daripada yang sepatutnya. Sebab dia minta anion. Kalau awak beri semua, salah lah. Okey. Jadi cuba jawab soalan yang lain lah, yang seterusnya. Boleh bincang dengan kawan dan cubalah. Fikir dulu, kelak saya akan bagi jawapan dia. Okey. Ada apa-apa soalan lain? Saya dah tengok. Kalau tidak ada, ada soalan? Yang larutan cikgu memang tulis larutan terus ada hidrogen dengan hidroksida itu. Ya, betul. Okey. Semua. Namanya leboran. Leboran saya dah lah. Okey. Okey. Ada lain-lain? Soalan lain? Saya dah tengok. Kalau tak ada, kita boleh stop di sini. Jadi ujian awak minggu depan. InsyaAllah hujung minggu tu saya kalau ada masa kita buat kelas lah.
Boleh ya, Guru. Nak saya survei, nak buat bila pagi kah, petang kah, malam kah? Malam ya, Guru. Oke, kelak kita kita undi-undi. Oke. Oke, so itu saja Boleh juga. dari saya. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya komen. Waalaikumsalam.